Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ya. Terus. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Dan sesungguh telah datang akan mereka itu ahli Mekah oleh rasul pesuruhan daripada kaum kerabat mereka itu, yakni pesuruhan daripada kaum kerabat mereka itu. Siapa dia? Nabi Muhammad. Maka dusta mereka itu. Kata Allah, sesungguhnya kami utuskan rasul. Siapa rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu siapa? Di kalangan kaum mereka itu, sahabat handai mereka itu, kaum kerabat mereka itu. Itu mereka itu dusta mereka itu akan dia. Maka ambil mereka itu oleh dunia. Ambil mereka itu oleh dunia, maka ambil akan mereka itu oleh azab di dunia. Sebab mereka itu tidak terima rasul, maka mereka menerima azab dunia. Apa dia azab dunia? Dengan kemarau 7 tahun. Dan akhirat dengan azab neraka. Akibat daripada mereka tidak ikut rasul, mereka itu diazab di dunia dan juga diazab di akhirat. Azab di dunia apa dia? Dengan kemarau. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sebelum itu Mekah negara yang maju, kerana disitulah tempat bertemunya pedagang-pedagang. Sama ada yang nak hantar barang ataupun yang nak ambil barang, center dia di Mekah. Di situlah tempat dia. Maka bila berkumpulnya pedagang-pedagang di situ, maka timbullah aktiviti ekonomi yang hebat. Dengan perhotelannya, dengan jualannya, dengan makan minumnya apa semua, ekonomi dia. Sebab tu di mana-mana pun negara sampai ke hari ini, apabila di situlah tempat yang tengah, yang mudah pedagang-pedagang singgah, tempat tu akan menjadi maju. Bahkan negara kita juga, pelabuhan di Melaka satu ketika dahulu, yang Melaka pernah melaksanakan undang-undang Islam, pernah diperintah menurut undang-undang Islam, dan diperintah oleh raja-raja yang soleh. Yang sebelum itu orang Melayu menganut ajaran Hindu, ajaran Hindu kuno. Bila datangnya pedagang-pedagang daripada Arab, khasnya daripada Yaman, membawa barang dagangan, mereka singgah di pelabuhan Melaka atas dasar dagangan. Dengan itu mereka membawa Islam sama. Sebab tu Nabi suruh berniaga. Karena bila kita berniaga, kita bawa Islam. Dan bila kita jadi peniaga, orang mencari kita. Kalau kita tak berniaga, kita kena cari orang. Bila kita ni berniaga, orang cari kita.
Orang nak beli barang kita, orang nak pinjam barang kat kita, orang nak guna barang kita apa semua. Bila kita orang mai cari kita, kita bermuamalah. Yakni kita kena bercakap-cakap. Jadi jikalau sekiranya pedagang-pedagang ini dipegang oleh orang Islam, tentulah dalam hati orang Islam ialah Islam, iman. Maka dengan itu mula mereka menyampaikan dakwah Islam. Menyampaikan dakwah Islam. Bila menyampaikan dakwah Islam, maka Islam berkembang. Di mana? Kalau kita sini di Melaka, kerajaan Islam Melaka berkembang kerana raja-raja menerima Islam, sehingga Melaka dikenal di dunia masa tu. Kenal di dunia. Tapi musuh Islam yang tak puas hati, kerana mereka juga khasnya di Sepanyol. Islam sampai di Sepanyol. Jatuhnya kerajaan Nasara, kerajaan Kristian apabila Islam sampai. Kenapa? Kristian ni agama ciptaan. Bila kata agama ciptaan, banyak benda-benda salah yang tak masuk akal, yang tak logik. Bahkan dalam Bible yang mereka pegang sendiri pun banyak perkataan yang berulang-ulang yang tak logik, banyak salah. Jadi bila Islam masuk, mereka dengan mudah menerima Islam. Jadi orang-orang Kristian, mereka tetap berdendam dengan Islam. Berdendam dengan Islam kerana Islam berkembang daripada Mekah sampai ke Madinah, berkembang menjatuhkan Rom dan Parsi. Banyaknya kerajaan itu menganut ajaran Nasara. Sebab itulah Melaka diserang sekali lagi dengan Portugis. Daripada sana. Panggil kerana dendam lama. Dendam lama. Itu. Di mana Islam jatuh? Di saat umat Islam lalai. Umat Islam lalai ni bila? Ketika umat Islam berjaya. Banyak lalai. Macam di Iraq dulu. Sebelum timbul lagi negara-negara yang maju, yang kaya, yang moden, Islam telah ada negara-negara yang moden. Macam di Iraq, di Baghdad. Masa tu Amerika tak ada apa lagi, duk pakai syawat lagi. Orang Britain tak reti apa lagi, duk lautan lagi. Tapi Islam dah bangun dengan teknologi yang tinggi. Kerajaan Islam Baghdad. Tapi malangnya, bila kaya suka leka. Bila kaya ada dengki mendengki. Di situlah jatuh. Itulah punca jatuh. Bila jatuhnya kerajaan Islam dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Alhamdulillah. Bila Melaka jatuh, bila Melaka jatuh dulu, usaha orang-orang Kristian untuk memurtadkan orang Melayu tak berjaya. Di Malaysia tak berjaya. Ada sikit-sikit. Di Indonesia tak berjaya. Cuma mereka berjaya di Filipina. Filipina, orang yang lebih kurang macam kita juga, orang Jawi macam kita juga. Tapi sebahagian besar di Filipina menjadi Kristian. Menjadi Kristian. Itu. Alhamdulillah sekarang kebangkitan Islam balik. Turki, kerajaan Osmaniyah Turki yang terkenal, bahkan Turki menjadi pusat kerajaan Islam pada ketika itu. Sebab itu bila kita tengok bahan-bahan sejarah ada di Turki. Ada di Turki. Sedangkan barang-barang tu yang Mekah punya. Bila nak tengok baju Sayyidina Fatimah yang masih ada sampai sekarang, ada di museum di Turki. Pedang-pedang para sahabat, pedang-pedang para sahabat, semua para sahabat ada di dalam museum Turki. Kita pergi sekarang, kita boleh tengok yang pernah sampai Turki. Bahkan barang-barang yang digunakan, yang penutup Hajaratul Aswad, kelambu-kelambu Kaabah yang dulu, timba-timba yang cedok air telaga Zam-Zam zaman dulu ada di Turki. Bahkan tak ada di Mekah, ada di Turki. Orang heran pasal apa ada di Turki? Kerana Turki menjadi pusat kerajaan Islam. Macam kita sini, barang-barang yang Kedah ada di Kuala Lumpur, barang-barang Perak ada di Kuala Lumpur, barang-barang Perlis ada di Kuala Lumpur. Pelik tak? Tak pelik, kerana Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Ibu negara-negara Islam dahulu Turki. Turki. Sampailah zaman kejatuhan. Sampai seorang pemimpin Islam tetapi berpemikiran sekular.
berpemikiran sekular yang nama Kamal Atatürk. Sampailah macam-macam lah kita baca. Hari ni riuh dengan masjid yang dulunya menjadi museum. Menjadi museum. Apa? Hagia Sophia. Hagia Sophia, nama bersedap. Hagia Sophia. Itu museum. Kenapa masjid tu satu ketika dahulu menjadi pertikaian antara orang Islam dengan orang Kristian, menjadi rebutan. Asalnya masjid, lepas tu bila dapat pada orang Kristian, Kristian jadikan gereja. Itu asalnya masjid. Itu lepas pada tu mari zaman Kamal Atatürk, dia ni nak hilangkan pertikaian. Ada jenis otak sekular, nak hilangkan rebutan Hagia Sophia. Bila nak hilangkan perebutan itu, senang dia kata, masjid pun jangan, gereja pun jangan, jadi museum, semua orang boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Masjid pun bukan, gereja pun bukan, jadi museum. Dan bagi siapa yang pergi baru-baru ni, sebelum ni, semua boleh masuk. Masuk melawat dengan kasut-kasut. Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Saya pergi 2 kali dah kat situ. Alhamdulillah. Baru dulu minggu lepas. Tak silap jemaah baru ni. Masjid itu diisytiharkan masjid semula oleh kerajaan Tayyip Erdogan. Diisytiharkan masjid. Jadikan masjid dengan laungan azan. Walaupun musuh-musuh Islam sakit hati, tapi Islam kuat, mereka tak berani kata. Tapi musuh Islam ni tentu dia sengap saja. Bila dia ada ruang, dia akan tunjuk taring dia. Macam kita sini lah. Bila dia tak ada kuasa, dia rasa dia tak kuat, dia rasa dia lemah, dia sengap je. Bila dia ada rasa kuasa sikit, dia celak mata. Dia celak mata, dia cuba uji. Dia cuba uji. Masuk sikit-sikit. Tengok orang Islam nak lawan ke tak lawan. Kalau tak lawan, masuk lagi. Itu kerja dia. Itu Islam. Yang nak sebutnya Mekah. Mekah ni tempat pertemuan, tempat berhimpun barang dagangan di situ. Mana maju. Orang-orang Mekah tu kaya raya, senang lenang. Allah Subhanahu wa taala hantar mereka. Allah Taala hantar pada mereka nabi. Walaupun mereka senang lenang, kaya raya, tapi mereka ni dipanggil jahiliyah. Jahiliyah ni makna bodoh. Bodoh bukan sebab mereka tak pandai berniaga. Mereka pandai berniaga. Bodoh bukan sebab mereka tak moden. Moden sesuai dengan zaman tu. Jahiliyah bukan sebab mereka ni tak pandai memerintah, memimpin. Mereka pandai memerintah, memimpin. Ada organisasi dia, ada kerajaan dia, ada jawatan-jawatan dia, ada tugas-tugas dia. Tapi mereka dah pandai, maju, hebat, kaya. Kenapa dipanggil jahiliyah? Jahiliyah kerana mereka tak kenal Tuhan. Ambil batu-batu berhala buat Tuhan. Itu dia panggil jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala hantar nabi untuk melengkapkan mereka, untuk menyempurnakan mereka. Sememangnya mereka sudah maju, sememangnya mereka sudah kaya, sememangnya tempat itu tempat yang sangat strategik. Tempat pedagang-pedagang datang hantar barang, ambil barang, tempat pertukaran barang. Alangkah baiknya kalau mereka menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kemajuan. Cuba kita fikir sekejap, alangkah baiknya kalau Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah menerima Nabi Muhammad dengan baik. Maka mereka hidup dalam keadaan mewah. Mereka hidup dalam keadaan senang. Cuma betul akidah saja. Daripada ambil kayu batu buat Tuhan, daripada berpahaman-pahaman akidah syirik, kembali kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Elok lah. Tapi nafsu. Macam katalah, walaupun tak ada hujah apa-apa nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tuduh Nabi Muhammad ni buat Quran, Nabi Muhammad cipta Quran, tak logik. Macam kita baca ayat yang lepas. Ada yang tuduh belajar Al-Quranul Karim kepada orang Rom yang datang mari ke datang orang Syam yang datang daripada Syam menempa besi-besi untuk dibuat pedang. Mereka ni mari bekerja di Mekah, reti baca Taurat, reti baca Injil sikit-sikit, dia pun kata Muhammad belajar kat dia. Sebab tu boleh bawa Al-Quranul Karim. Kepala siapa pun tak boleh terima. Macam saya sebutlah.
seorang sastrawan negara yang hebat, tanya mengaji kat mana? Mengaji kat Apek yang jual sayur di pasar. Sedangkan Apek ni cakap Melayu pun belik, cakap Melayu pun tak betul, tiba-tiba ajar orang sastra Melayu yang hebat, tentulah tak diterimakan, tak boleh masuk dalam kepala. Nah itu. Sama juga orang Syam yang bukan berbahasa Arab datang ke Mekah, bekerja tukang besi di Mekah, tiba-tiba ajar Nabi Muhammad. Ajar Muhammad sampai jadi pandai tu. Kepala siapa pun tak diterima. Tu cerita. Depa tolak Islam. Dia dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terimanya sikit-sikit saja. Pembesar-pembesar kebanyakannya tak terima. Tak terima. Tolak Islam ni tolak rahmat. Yang Allah Taala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami hantar engkau, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kamu pembawa rahmat sekalian alam. Tolak rahmat. Itu yang cerita selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah, Madinah yang dulunya haru-hara. Bergaduh dua kaum, Aus dan Khazraj. Beratus-ratus tahun berkelahi sama Arab. Yang dalamnya siapa dia? Orang Yahudi. Yang ekonomi orang Madinah masa tu berpegang kepada Yahudi semata-mata. Kerana orang Yahudi menguasai ekonomi. Orang Arab Madinah sangat lemah masa sebelum kedatangan Nabi. Kerana mereka asyik berperang sesama sendiri. Lepas pada itu juga dengki-mendengki sesama sendiri dan tidak membantu ekonomi orang Arab, mereka membantu ekonomi orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi senang lenang, orang Madinah hak panggil bumi putera ni susah. Tapi Nabi SAW ke Madinah, Nabi bawa Islam. Orang Madinah terima Nabi SAW. Dia dipanggil kaum Ansar. Yang daripada Mekah dipanggil Muhajirin, yang Madinah dipanggil Ansar. Orang-orang Ansar terima Nabi SAW dan berjuang berbai'ah dengan Nabi SAW. Walaupun masa tu mereka tak tahu lagi macam mana, tapi ada iman. Lalu Nabi memimpin Madinah. Berlaku peperangan Badar, menang. Peperangan Uhud tak apa, menang. Lagi peperangan, menang. Bila menang, bawa balik barang-barang harta rampasan perang. Sehingga Madinah menjadi negara yang maju. Itu dipanggil Madinah, dulu panggil Yathrib. Panggil Madinah. Madinah bandar. Bukan sekadar bandar, Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya-cahaya. Orang Madinah senang Nabi pimpin. Makan minum mereka senang. Ekonomi mereka baik, bagus. Itu kepimpinan Nabi SAW. Baca kita mengaji lepas kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pegang jawatan sebagai menteri perbendaharaan. Kalau kita lalu ni panggil menteri keuangan. Walaupun Mesir melanda kemarau yang sangat lama selama 7 tahun, tapi dengan kebijakan Nabi Yusuf AS menguruskan ekonomi Mesir, harta simpanan negara, perbendaharaan negara cukup untuk support kemarau selama 7 tahun. Walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan. Siapa menteri keuangan dia? Nabi Yusuf AS. Begitu juga Nabi SAW menguruskan ekonomi Madinah. Orang Madinah tak susah. Orang Madinah tak susah. Sebab tu jangan takut. Bila Islam memimpin ni, takut tak majulah, takut tak senanglah, takut susah. Tak, Nabi-Nabi dah tunjuk contoh. Macam mana Nabi Sulaiman, kita belajar kisah Nabi Sulaiman. Maknanya Nabi-Nabi ni membawa iman, akidah yang benar dan juga membawa kemajuan di dunia sehingga ke akhirat. Sebab tu kita ni kena tiru Nabi SAW. Kita sebut selalu, orang Islam ni kena maju. Bina kemajuan, jaga ekonomi, berniaga, bisnes, korporat. Ini juga ajaran dibawa oleh Islam. Cuma beza dengan orang kafirnya, mereka tak ada akidah yang benar, kita ada akidah yang benar. Apa dia? Kalimatut tayyibah. Apa di kalimatut tayyibah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita kena faham. Bukan kata orang Islam ni nak jadi lebay, berhenti semua kerja buat, duduk dalam masjid 24 jam. Silat-silat duduk dalam masjid, duduk dalam surau ni, lebih teruk daripada duduk di pasar. Lebih teruk yang duduk bekerja. Kenapa? Duduk saja tak kerja pun. Makan minum pun harap kat orang. Jadi
kena bekerja. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Mekah tolak Islam, tolak Nabi, sahabat-sahabat juga turut berhijrah. Apa jadi pada Mekah? Mekah dilanda kemarau yang sangat dahsyat. Sehingga tidak ada makanan yang mereka nak makan. Lalu ada setengah di kalangan mereka menghantar utusan minta bantuan kepada Nabi SAW di Madinah. Walaupun orang Mekah, kita baca lepas, mendera sahabat-sahabat yang cukup dahsyat. Dera Sayyidina Bilal bin Rabah, dera Ammar bin Yasir, dera Sumayyah sehingga syahid, dera Yasir sehingga syahid. Khabbab disetrika dengan besi panas, disiksa. Nabi SAW apa yang tak buat, dimaki. Semayang, ambil tak apa unta yang ada najis, tahu atas belakang Nabi. Upah orang Taif mari nak bunuh Nabi. Mesyuarat buat keputusan Muhammad hendaklah dibunuh, sampai Nabi SAW terpaksa berhijrah ke Madinatul Munawwarah dengan diperintahkan oleh Allah. Tapi bila susah mereka minta bantuan, Nabi hantar gandum. Ini kerajaan Islam, hantar gandum, hantar makanan kepada orang-orang Mekah. Tuh. Pasal apa orang Mekah susah? Kerana mereka tolak Islam, tolak ajaran Islam. Itu contohnya. Bila ikut ajaran Islam, senang. Bahkan orang Islam sendiri susah kalau orang Islam tak beramal dengan ajaran Islam, walaupun nama Islam. Kalau kita tengok negara-negara Islam yang susah, bukan pasal mereka Islam sepatutnya maju, susah pasal mereka mengamalkan rasuah. Rasuah ini ditolak dalam ajaran Islam, tapi mereka amalkan benda tu, mereka akan susah. Kau mereka dilanda penyakit-penyakit yang teruk, kerana mereka tak beramal dengan ajaran Islam. Nabi SAW mengajar supaya menjaga kebersihan, tak jaga kebersihan. Itu banyak. Sebab tu kalau ikut Islam, umat itu akan maju. Bahkan negara yang tak Islam, bila dia ikut Islam, dia maju. Macam Jepun, pemimpin dia tak ada iman, kebanyakannya tak beriman, tapi mereka mengamalkan ajaran Islam, dia pun maju. Cekap, bersih, tepati masa, ni semua ajaran Islam. Ajaran Islam, jujur, amanah, ajaran Islam. Mereka amal, mereka maju, walaupun mereka tak Islam. Hak Islam sendiri, kalau tak beramal dengan ajaran Islam, mereka tak boleh maju. Maknanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim, hatta Nabi Muhammad SAW, untuk apa? Untuk kita maju. Sehingga diajar dalam Al-Quranul Karim supaya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami di dunia ini baik, dan jadikan juga kami di akhirat juga baik. Itu baik. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makan oleh kamu daripada barang yang dizeki akan kamu oleh Allah Ta'ala itu halal lagi lazat. Fakulu mimma, makanlah daripada barang yang direzekikan oleh Allah. Apa dia? Halalan, yang halal. Tayyiba, lagi tayyib, lagi baik. Pasal apa kena makan benda halalan tayyiba? Lah ni banyak kedai-kedai tulis produk halalan tayyiba, halalan tayyiba. Dia ada dua perkataan, satu halal, satu tayyib. Halal lagi baik. Apa dia benda yang halal lagi baik? Kita orang Islam ni jangan kata saya makan semua asal halal. Tak betul. Apa benda halal saya tibai belakang, semua boleh janji halal. Allah suruh makan benda halal dan tayyib. Halalan tayyibah, halal yang baik, yang lazat, yang ada khasiat, yang boleh sihat, yang boleh menyebabkan otak-otak cergas, boleh menyebabkan tenaga kuat. Ini bawa orang Islam nak maju. Sebab tu orang kita bila nak makan dia pilih murah. Ikan-ikan haji murah. Ikan yang dibeku dalam ti ais berbulan-bulan. Mari daripada India tu, mari pada Bangladesh tu. Nak sampai kat kita pun mata kelabu dah. Siap dengan bubuk pengawet pula, macam mana nak awet mayat tu.
makan benda tu. Halal dah halal, tapi dah tak apa baik dah. Hak si kafir pula kadang beramal halalan thayyibah ni. Pi tunggu pula tempat bawa nak ikan tu. Kalau boleh nak ikan yang gelepak lagi dia nak ambil dah. Hak bergetah lagi, berleniak lagi ikan. Mata jernih lagi. Kenapa? Ikan ni tak dibekukan. Ikan ni tak ada dalam ti air. Tak masuk teh. Ikan ni tak ada pengawet apa semua. Dia nak makan. Nah gitu. Ini nama dia halalan thayyibah. Halal lagi baik. Halal lagi baik. Orang kita pula kalau pilih buah-buah hak buruk-buruk, janji murah cukup, boleh makan sudah. Depa pula beli buah yang segar-segar, yang baik-baik. Kenapa? Dia faham. Kalau makan benda baik-baik ni, anak-anak depa sihat. Otak anak-anak mereka cergas, mereka boleh pandai, boleh cerdik. Gitu. Kita ni ada dah garis panduan tu, kita tak peduli sangat. Banyak sebablah ada di kalangan kita. Halal lagi berkhasiat ni. Kenapa? Mahal. Yang panggil fresh ni. Yang bagus-bagus. Tapi Allah suruh fakulu mimma razaqnakum fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah benda yang direzekikan oleh Allah, benda yang halal lagi baik. Bukan kata hasal halal hentam cukup. Kalau hasal halal hentam, banyak benda boleh makan. Yang haram ni tak banyak. Rumput halal tak makan rumput? Rumput boleh makan tak rumput? Ada diharam macam daging babi? Ada haram macam daging bewak? Tak, rumput boleh makan. Awak tak makan rumput? Halal rumput. Rumput ni halal tapi tak baik untuk manusia. Untuk lembu tak apalah. Nada, untuk lembu tak apalah. Untuk manusia ni tak apa baik. Tak baik. Sebab tu orang tak makan rumput. Ikan yang ambil dalam air, tangkap ikan nak masak, pasal apa? Kena masak dah ikan. Makan mentah tak boleh. Buang-buang perut tu makan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Halal tapi tak baik. Merang tak faham, bukan merang. Faham? Itu kita kena faham. Tanya. Orang dulu dah dia makan daging mentah. Dia ambil daging mentah tu, hak elok-elok tu dia basuh-basuh, dia kelak, dia buah garam, buah asam limau sikit, makan. Halal tak makan daging mentah? Halal. Baik tak? Tak baik. Sebab hak manusia, bukan rimau. Rimau tak apa makan daging mentah. Itu. Jadi kita ni kena pilih yang halal lagi thayyibah, lagi baik. Baik ni boleh terjemah luas. Sama ada berkhasiat atau semua. Dulu ada Esko Pertanian. Esko Pertanian Pulau Pinang lah. Gitu. Saya pun ada masa tu. Anwar Ibrahim pun ada masa tu, duduk Anwar Ibrahim lagi. Anwar Ibrahim, Esko Ibrahim. Apa dia ni, Esko Anwar Ibrahim ni dia minum susu kambing. Lepas tu Esko Pertanian ni tanya kat dia. Saya ada. Ada Datuk Seri. Yang mana baik apa dia susu kambing ni? Sama ada masak ataupun makan terus. Mana baik? Dia tanya saya. Anwar Ibrahim tanya saya. Dia tanya Anwar Ibrahim tanya saya. Mana baik? Panggil sama ada lembu ni, ada susu lembu ni, susu kambing ni dimasak ataupun minum terus. Saya baca ayat ni, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah benda rezekikan oleh Allah, benda yang halal. Susu lembu diperah, susu kambing diperah halal. Tapi kalau nak thayyibah, nak lagi baik, masak. Nak lagi baik, masak. Kerana kalau ada apa kuman-kuman kat situ apa semua, insya-Allah kuman tu mati. Jadi makan daging, minum susu tu terus tak apa, boleh halal. Tapi kalau nak lagi thayyibah, lagi baik, lagi bagus, masakkan susu tu. Sebab Esko Pertanian tu tak Islam. Dia bukan bererti ayat ni. Ni cerita dia. Jadi sebab apa kita masak susu dulu? Kerana kita nak dia halalan thayyibah. Halal lagi baik. Halal lagi baik. Tu cerita dia. Jadi orang Islam ni kena beramal apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Kerana pemakanan itu penting. Bila kita makan, kadang-kadang benda kita makan tu boleh mudarat. Kadang-kadang benda kita makan tu boleh manfaat. Kadang-kadang benda kita makan tu boleh menyebabkan kita cerdik.
Kadang-kadang benda kita makan tu boleh menyebabkan kita bodoh. Nah gitu. Oleh kerana banyak sangat makan boleh menyebabkan bodoh, itulah bodoh. Firaun dia suka rakyat dia bodoh. Dia jamu kacang pol, dia benda lain tak bagi. Nah Firaun. Nada, dia suruh rakyat dia tak bagi makan benda-benda berkhasiat ni. Dia makan benda tu je. Jadi otak rakyat dia tak percerdik terang mana. Sampai dia mengaku Tuhan pun rakyat dia ikut je. Firaun buat apa pun tak apa. Ikut je. Kenapa? Rakyat dia dah jadi bodoh. Nah itu. Kita pun betul lah kalau duk kira makan menyebabkan bodoh ni. Pemimpin buat apa pun buat pilah. Janji kami boleh makan. Rakyat bodoh. Pemimpin syok rakyat tu tu. Pemimpin syok rakyat tu. Pemimpin macam Firaun ni dia cukup sonok rakyat macam tu. Dia buat apa-apa kata okey. Okey janji boleh makan. Sudah. Itu cerita ada. Jadi Allah suruh kita ni makan halalan thayyibah. Halal lagi baik. Makan. Itu. Baik. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur oleh kamu akan nikmat Allah dengan kamu pakai nikmat itu pada taat Allah. Jika ada kamu itu akan dia sembah. Syukur oleh kamu akan nikmat Allah, kata Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau ada kamu akan dia sembah. Kalau kamu sembah Allah, Allah itu sebagai Tuhan kamu, kata Allah, syukurlah dengan nikmat Allah. Yang ni setengah panjang dah. Bersyukur dengan nikmat Allah. Buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Itu asas dia. Sebagai tanda kita bersyukur. Di samping itu kita perlu berjaga dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Syukur. Allah bagi kereta pada kita, kita syukur dengan nikmat kereta. Di samping kita bawa pergi tempat-tempat baik, kita kena jaga dia. Ini rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Bila dia kata minyak enjin 10,000 km kena tukar ni, jangan tiba sampai 30,000. Ni kamu tak bersyukur dengan nikmat Allah. Menyebabkan dia rosak. Dia rosak. Barang-barang kamu, baik cangkul, parang, itu nikmat Allah. Kamu jaga dia. Macam saya sebut dulu. Orang tua-tua dulu balik bendang, basuh cangkul, basuh tajuk, basuh potok sebelah. Kita lah ni, tak mana cangkul, tentulah lempak cangkul. Nak esok pergi cari pula. Ni nikmat yang Allah bagi. Mesin merumput, mesin apa, ini nikmat yang Allah bagi, memudahkan kerja kita. Dah kerja kita. Selepas guna cuci, jaga elok, simpan elok-elok, kunci. Tu syukur. Ni syukur. Sebab tu kita kena ajar anak kita dengan nikmat syukur. Dengan benda yang ada. Ada. Sebagai tanda berterima kasih. Semua tubuh badan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Kita kena jaga sebagai berterima kasih. Kalau kita duk makan benda-benda boleh merosakkan tubuh kita. Macam rokok. Boleh merosakkan hati kita. Boleh merosakkan jantung kita. Ni tak berterima kasih dengan nikmat yang Allah bagi. Tiba-tiba kamu sakit jantung. Tiba-tiba kamu sakit apa? Hak jenis kesan daripada rokok yang kamu hisap apa semua. Kamu tak berterima kasih lah dengan benda yang Allah bagi. Kamu kotorkan. Jangan makanlah benda tu. Sebab tu Islam haramkan arak. Kerana boleh merosakkan akal fikiran. Termasuklah makan yang kita makan. Kalau benda tu boleh mudarat pada kita, jangan makan. Makan sikit. Ni macam sebut, saya suka laksa sampai sebeseng makan laksa. Musuh yang deriang 3 biji kali makan. Sekali makan 3 biji. Tu tak bersyukur. Yalah, rezeki deriang. Saya selalu sebut, buah-buahan ni asasnya kita makan. Ini rezeki Allah Ta'ala. Ada rezeki Allah Ta'ala. Buah yang Allah Ta'ala buat cantik, bagi rezeki. Rambutan, muktan, dokong, sebagainya. Makanlah. Rezeki Allah. Tapi jangan makan banyak yang menyebabkan mudarat. Jangan. Bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Rumah tangga kita, harta benda kita, berterima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jaga dia. Jaga dia. Itu. Di samping kita jadi manusia yang bersyukur. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hanya, pasal apa Allah sebut hanya? Hanya diharamkan atas kamu itu. Hanya yang diharamkan atas kamu itu. Pasal apa? Sebut hanya. Yang Allah Ta'ala haram itu tak banyak. Kebanyakannya Allah jadikan benda di atas dunia ni halal-halal belaka. Hanya yang diharamkan itu
makan bangkai. Orang Islam tak boleh makan bangkai. Lembu mampu tak boleh makan. Ayam mampu tak boleh makan. Kambing mampu tak boleh makan. Bangkai tak boleh. Allah haramkan bangkai. Pasal apa? Bila lembu mampu, kita pergi makan, dia tak ada apa-apa, tiba-tiba mampu. Mesti ada sebab dia. Ada kuman yang menyerang. Ada perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Dia ayam mampu saja-saja. Kamu pergi makan pula. Tak boleh. Tapi kalau dia mati dengan semelih, sebab dia mati dengan semelih. Bukan dia ada penyakit. Dah semelih, mati. Sebab itu, binatang-binatang ternakan kena semelih. Kecuali ikan. Ikan ni, dia pasien mati. Angkat naik duk atas darat, dia mati. Bukan tak ada penyakit apa pun dia mati. Sebab tu bangkai ikan boleh makan. Ada? Ada ikan bangkai lah, mana ada orang sembelih ikan. Ada sembelih ikan. Semua ikan-ikan yang kita makan tu bangkai sebab dia tak disembelih. Tapi dia mati dengan sebab apa? Dia pasien duduk dalam air. Bila dia angkat naik ke darat, dia mati. Boleh makan. Ada? Boleh makan. Itu. Itu sebut tak payah sembelih. Hanya diharamkan atas kamu itu makan bangkai. Semua jenis-jenis bangkai orang Islam tak boleh makan. Islam tak boleh makan. Kena sembelih. Itu. Iaitu binatang yang mati tiada disembelih. Tiada disembelih syarak. Binatang yang mati yang tidak disembelih. Itu bangkai. Allah sebut haram dimakan. Dan darah mengalir. Darah. Koklah ada pula jenis minum darah. Sembelih lembu, ambil darah, bubur dalam cawan, minum darah. Haram. Tak boleh makan, tak boleh minum darah. Ada tak darah boleh makan? Ada. Macam hati. Hati lembu, hati kambing, hati ayam. Hati itu darah yang beku. Kita goreng masak hati ayam, hati lembu itu boleh. Tapi darah jenis mengalir ni haram, tak boleh makan. Itu. Dan daging babi. Ini sebut daging babi juga haram dimakan. Bahkan babi ni termasuk daripada najis yang mughallazah. Orang duk kajilah, kata patut pun Allah Ta'ala haramkan makankan daging babi ni. Makan daging babi ni. Ada sejenis kuman yang ada pada babi ni, bila direbus, kuat tak mana pun apinya, kuman tu tak mati. Ada juga budak-budak main cerita kat saya, dia kata, saya mengaji sains ustaz. Cikgu ajar, yang Allah Ta'ala haramkan babi ni, saintis kaji, ada kuman yang ada pada babi. Bila direbus sekian lama, kuman tu tak mati. Kuman tu tak mati. Semua. Punya dahsyatnya kuman yang duduk kat babi tu. Saya tanya, kuman tu mudarat ke tak? Kuman tu mudarat. Sebab nama pun kuman. Lepas tu saya kata, orang kafir yang makan babi tak ada apa. Orang mulut dia tu beliau punya mata. Hak kafir makan babi tu. Babi ni bagi mereka macam ayam. Hari-hari makan babi. Hari-hari makan babi. Bahkan hak macam ayam kita sentiasa ada babi. Di Filipina, di Amerika, di mana babi-babi ni cukup banyak. Dan hidangan yang harian mereka babi. Kata di babi itu ada kuman yang cukup dahsyat. Bila makan, bila rebus sekian lama pun kuman tu takkan mati. Apa jadi bila orang makan babi? Nampak kalau negara kita ada makan babi sihat elok tak mampu habis. Kalau orang makan babi ada kuman tu mampu habis. Apa semua? Tu mula betul juga kita. Betul dia jawab pula, dia kata mungkin kuman tu kuman yang bagus kot. Ni tu. Kalau kuman yang bagus, pasal apa Allah haram makan? Kalau kuman yang ada kat babi tu bagus, pasal apa Allah Ta'ala haram kan? Dia kata betul juga. Pula, cara tu je hampa mengaji sekolah. Ni tu. Mula dia kata, kuman tu bahaya. Bila kita bahaya, tengok tak ada seorang apa mampu makan babi. Apa tu dia kata kuman tu bagus? Bila kuman tu bagus, takkan Allah haramkan babi. Bila Allah haramkan babi tu menunjukkan benda tu sangat tak bagus. Lepas tu jawapan apa ustaz? Tak tahu hang lah, ikut hang. Itu cerita dia. Ini. Kadang-kadang sains pun mengaji sekerat tak habis jadi gini.
Cerita kat budak, rebus lama mana pun hak cikgu ni, kuman tu takkan mati. Apa mudarat dia? Mudarat dia. Ini yang kena faham. Yalah, kita orang Islam ni mudah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut haram, haramlah. Najis lah. Tapi kita yakin dalam mata hati kita, setiap benda yang Allah Ta'ala halalkan itu baik, dan setiap benda yang Allah Ta'ala haramkan itu tak baik. Tak baik. Baik. Sebab itu kita tengok, bila manusia ni dia makan daging, nafsu manusia berubah. Nafsu manusia berubah. Nafsu dia naik. Makan daging lembu, daging apa dia? Bahkan daging kambing, nafsu manusia naik. Tu kadang sup ekor. Dia beza makan sayur, makan telur dengan makan daging. Beza. Bila macam makan kambing, makan lembu, daging kambing, daging khabar makan, memang orang panggil dia naik sikit nafsu. Tapi boleh kawan. Boleh kawan. Insya-Allah boleh kawan. Berbeza dengan babi ni. Kalau tengok babi ni, pertama makan makanan dia tu kotor. Lepas tu nafsu babi ni teruk sangat. Sebab tu kambing ni, cerita babi hari ni. Kebau ni dia beranak seekor je. Kambing ni seekor je. Pada kita tengok kambing dengan babi lebih kurang besar sama. Ada, saya lihat babi besar pada kambing. Tapi kambing ni anak seekornya. Anak seekornya. Nah itu. Habis sangat kambing 2. Jarang-jarang 3. Tapi babi dia boleh beranak sampai 12 ekor sekaligus. Tu nak kata babi ni. Boleh. Bahkan orang tua dulu dikira tengok-tengok bulan. Kalau bulan 1 dia beranak seekor. Bulan 2 dia beranak 2. Bulan 3 dia beranak 3. Bulan 12 beranak 12 ekor. Wallahu a'lam tepat tak tepat, tapi ceritanya babi ni beranak banyak. Beranak banyak. Itu babi. Binatang-binatang sama saiz dengan dia macam kambing, biri-biri apa semua ni, seekor 2 dia sampai 5 ekor 7 tengok babi boleh keluar ke hutan, dia bawa anak, menderet, merenyut. Sekali dia beranak. Itu. Sebab tu manusia bila makan daging babi, dia tak boleh elak. Dia mesti berlaku berzina. Tu orang buat kajian, beri berzina. Kerana pun nafsu naik mendadak. Orang kafir ni benda berzina ni benda biasa dah kat depa. Walaupun depa tak ada poligami apa semua, bini satu tu saja, hak bini satu tu, hak tak bini meneru merata tempat. Merata tempat ada. Ada. Tu ceritanya. Jadi kau hak kuman tu rebus tampuk. Betul kuman tu rebus tampuk. Kuman nafsu ni mak rebus tak ke mana tampuk. Kuman nafsu ni. Kau hak saya kata rebus tampuk tu. Kan ada cerita tu apa semua daripada hadis semua. Bila Allah Subhanahu Wa Taala buat nafsu, cipta nafsu. Lalu bila nafsu tu cipta, Allah tanya dia, siapa kamu? Siapa aku? Nafsu kata apa? Nafsu jawab apa pada Allah Ta'ala? Kamu, aku. Itu kata nafsu. Lalu Allah rendamkan dia dalam neraka selama 1000 tahun. Rendam dalam neraka 1000 tahun. Lepas tu angkat pula tanya, siapa kamu, siapa aku? Nafsu jawab apa? Kamu, aku. Rendam lagi, rebus lagi dalam api neraka 1000 tahun. Angkat naik sampai kali 3. Tanya, siapa kamu, siapa aku? Bu nafsu jawab, kamu Tuhan, aku hamba. Kena rebus lama tu bu jawab. Itu. Kok kuman tu kok rebus tampuk. Kuman nafsu. Kuman nafsu. Tu cerita. Apa itulah tuan-tuan sekalian. Kalau mengaji sains, faham Quran, lagi hebat. Dia ada jalan penyelesaian. Ada jalan penyelesaian. Tidak ada cerita kata kuman ada kat babi tu rebus tampuk. Rebus nama mana pun tak mati-mati. Itu jaga. Baik. Allah haramkan babi. Walahmal khinzir. Itu. Daging babi. Dan binatang yang disembelih bagi nama suatu yang lain daripada nama Allah. Itu haram juga. Sembelih lembu kerana berhala. Sembelih kambing hadiah kepada hantu laut. Ada.
Sembelih kambing, kerak, kepala rebal, taut lalau, jamu. Boleh makan tak yang sembelih binatang-binatang yang lain daripada nama Allah? Haram. Tak boleh makan. Nah, tak boleh makan. Itu. Baik. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang sangat lapar, tiada burak melawan raja dan tiada sengaja, maka makan ia akan suatu yang ditegah daripada qadar pelihara nyawanya. Macam ayat yang lepas kita belajar. Sahabat yang diseksa supaya lafazkan kalimah-kalimah syirik, lafazkan kalimah-kalimah murtad, seperti Ammar bin Yasir. Kalau kamu tak lafaz, kami akan bagi baju besi kamu pakai. Dalam keadaan badan kamu melecur, dijemur, dibakar di api, tak mau kata juga kalimah-kalimah kafir. Kami tinggal ajaran Muhammad, kembali ajaran nenek moyang, kami sarung baju besi. Nak sarung baju besi dalam keadaan badan melecur, bayangkan. Lalu Ammar terpaksa kata dengan lidah dia, aku tinggal ajaran Muhammad, kembali ajaran nenek moyang, kembali pada ajaran nenek moyang. Kata apa? Kata di lidah dalam keadaan terpaksa. Murtad tak? Tak murtad. Sama juga yang ini. Kalau kita dalam keadaan terpaksa, tidak ada makanan dah kecuali daging babi. Macam orang yang terkena na'udzubillah min zalik, hidup ni macam-macam. Dia bawa beg orang, dia tak tahu dalam beg tu ada dada, yang panggil kaldai dada. Bila sampai di negara luar, dia kena tahan. Dia kena tahan. Cek-cek dalam tu ada 1 kilo dada. Lalu ditahan dalam negara. Ada yang kena di Korea, ada kena di China. Nah, ada mengata-kata yang kena ni orang Islam. Lalu dipenjarakan di Korea contohnya. Lama mana kena penjara? 10 tahun. Hari-hari dihantar makanan. Semua makanan-makanan itu dimasak dan diletak daging babi. Dimasak, diletak daging babi. Macam katalah, macam kita sini ayam lah. Kalau dia tak makan, dia boleh matilah. Yang tu je ada makanan. Kamu pula banduan. Bila kata banduan ni takkan nak minta halal, minta haram, bagi belakang janji makan sudah. Macam kena di Thailand dan sebagainya. Nah, bila kita berjalan tuan-tuan, tentu kita jangan duduk seronok lebih, jangan lupa pada Allah Ta'ala. Banyak berlindung. Macam-macam orang boleh terkena kita. Dan ramai dah orang kena. Jadi bila dia kena kat situ dalam penjara, dia jamu daging babi. Tak makan daging babi, matilah jawabnya. Itu je ada pun. Lalu pada ketika itu dia kena makan. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Makanlah daging babi itu. Makan sekadar kamu tahan daripada sakit ataupun mati. Kalau kamu tahan juga tak makan sehingga kamu mati, kata setengah ulama, berdosa. Kalau mati macam dia bunuh diri. Kenapa? Ketika itu daging babi itu sudah halal. Daging babi itu sudah halal. Ataupun daging kambing, daging lembu dihantar masuk dalam penjara, suruh makan. Tentulah kambing lembu ni bukan disembelih menurut cara Islam. Lepas tu nak buat macam mana? Kalau ada ruang yang diberi, tak apa. Kalau tak ada ruang, makanlah daging lembu, daging kambing. Dia sembelih cara macam mana pun makan dah. Kenapa? Ini kamu dalam keadaan darurat. Faham? Kita kena faham. Dalam keadaan darurat, Islam ni bila dia sempit, akan dibuka luas untuk kita. Gitu. Macam baru ni lah, semua jemaah ni tak semayang, haram, dosa besar. Dosa besar tak semayang. Bahkan 3 kali jemaah tak semayang, dia jadi munafik. 3 kali tinggal jemaah ni, ada orang ni dah termasuk dalam golongan orang munafik dah, tak jemaah sampai 3 kali. Baru ni bukan 3 kali tak jemaah, 3 bulan lebih tak jemaah. Dosa besar, haram. Tak ada masalah. Kita dilanda wabak yang sangat berbahaya. Haram tak? Tak haram dan zuhuri umum. Ada juga sungguh-sungguh tempat tu di Indonesia banyak. Dia tutup pintu masjid hari Jumaat. Tak boleh pergi sembahyang. Pergi pula dia tolak pintu masjid, roboh pintu masjid. Nak sembahyang juga. Nak sembahyang juga. Ini dia tak faham ni.
Orang-orang yang tahan pun sebab dia katanya maki yang pun semua ni haram, dosa lah pun semua orang semayang pun kamu sekat gitu gini. Dah, Islam bukan macam tu. Dia ada cara dia. Sebab itu orang-orang kafir boleh nampak bagaimana orang Islam berpegang dengan ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kami tak ditinggal semayang Jumaat. Tapi dalam hal-hal yang tertentu Islam buka ruang. Dan kita diajar semayang kena rapatkan saf. Dah ngaji lama dah tu. Kena rapatkan saf. Putus saf, kurang pahala jemaah. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, bila kita renggang-renggang saf, syaitan duduk celah-celah tu. Syaitan duduk celah-celah tu. Kalau ikut berpegang teguh dengan benda yang tu berkelahi tak kira lah. Ni kena duduk 1 meter. Oi, syaitan 1 meter banyak ekor syaitan duduk ni. Tak boleh. Bercanggah dengan ajaran Islam. Bercanggah apa diajar oleh Nabi SAW. Kena rapat-rapat. Dulu kan Tok Imam kali belakang rapatkan sah apa semua. Lah ni samakan sah, rapat tak bunyi dah. Rapat tak bunyi dah apa semua. Kenapa? Kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat Islam ni dia buka ruang. Itu istimewanya ajaran Islam. Itu Islam agama rahmah. Islam makna selamat. Islam makna selamat. Oleh kerana rapat tak selamat, kamu jangankan bagi selamat. Itu Islam. Dia ada ruang dia yang diberi. Itu cerita dia. Baik. Famanitturra ghaira baghin wala 'adil fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa sangat lapar, tiada sengaja, maka makan ia akan suatu di tengah itu qada pelihara nyawanya, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mengampuni lagi amat kasih sayang dengan sekalian hamba, sekira tiada diberati yang tiada diberati yang tiada kuasa. Kalau kamu diberati, ditekan, ditindas, panggil, ataupun satu penyakit yang doktor kata tak ada ubat dah kecuali kena makan benda ni, tapi dia najis, tapi tak ada ubat dah, betul tak ada dah, kena. Kalau tak makan mati, kena lah. Itu cerita dia. Ada juga kadang-kadang orang telefon saya, terpaksa dah saya cari dulu ubat lain, cari tanya tak ada dah, memang tak ada masa nak cari dah. Kalau tak makan mati. Dalam ni ada dah sikit bubur babi ke lemak babi ke apa semua. Macam mana? Itu termasuk darurat. Makanlah. Tapi kalau ada benda lain lagi, dah cari babi dah, tu tak boleh lah. Ataupun mentang-mentang boleh makan babi, makan sampai kenyang, sampai terduduk, ni dah perlu nak makan babi. Tak boleh lah. Makan sekadar boleh kuat saja, tak mati. Itu cerita dia. Setengah ulama kata nak buat bekai boleh. Bekai apa? Bekai babi. Boleh, jangan makan. Takut sagi ni kok mana-mana ke, dia sesak dalam hutan, lama sampai lembek dah, tak ada apa nak makan, nampak babi lalu, dia pun punggai dengan kayu, kena babi itu mampu bakar babi, daging babi itu dia makan, sakat boleh tahan saja. Makan boleh tahan saja. Nak berjalan lagi jauh tak tahu bukan apa semua, bungkui buat bekai daging babi itu, kok lapar pula, tak ada benda lain. Jangan makan sampai kenyang, buat bekai tak apa. Faham ke dah? Itu cara dia. Itu Islam. Sebab tu bila kita duduk, kita kena wirid raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku seronoklah Islam sebagai agama aku, bangga. Bi islamina bi muhammadin nabiyya raditu bil, aku redha, aku seronok, bangga Allah sebagai Tuhan aku. Islam sebagai agama aku, Muhammad tu nabi aku, rasul aku. Kenapa? Kita hidup di dunia tenang, aman, damai. Sehingga benda diharamkan, haram, sangat haram pun, tapi dalam keadaan darurat dibuka ruang untuk kita. Lah ni kita faham sangatlah dengan COVID-19 ni. Kita faham sangat. Berubah segala-galanya. Sah semayang berubah. Semayang jemaah berubah. Segala-galanya berubah. Tapi bila keadaan tu berasa pulih apa semua, jangan syok duduk pula. Adalah ni tak pergi menjemaah lagi. Dah boleh dah, tapi lagi berjemaah, itu berdosa lah. Baik. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum
alsinatukumul kadhiba haza halalun wa hadza haram. Dan jangan kamu kata bagi barang yang sifat oleh lidah kamu itu akan dusta itu ini halal, ini haram. Faham? Allah sebut jangan kamu kata menurut lidah kamu, sedap-sedap lidah kamu, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram, ikut sedap lidah kamu saja. Jangan. Ingat ayat ni, pegang sampai mati. Yang menetapkan ini halal Allah, yang menetapkan ini haram Allah. Tiba-tiba kamu sedap-sedap lidah, haram, halal, haram, halal. Kamu nak buat kerja Allah, bukan kerja kamu. Sebab itu bila ulama-ulama dahulu baca ayat ni, banyak fatwa-fatwa ulama tu, macam Ibnu Abi Hatim, seorang ulama yang terkemuka, Ibnu Abi Hatim. Dia kata sejak saya baca ayat ni, sejak itulah saya tak berani mengeluarkan apa-apa fatwa. Tak berani nak mengeluarkan apa-apa fatwa walaupun dia alim yang sangat besar. Kenapa? Jangan sedap-sedap lidah kamu sebut yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal. Bukan kerja kamu nak tetap halal, nak tetap halal, nak tetap haram. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita, orang kita mudah sangat cakap halal haram, halal haram. Sila-sila yang halal tu dia haramkan, yang haram tu dia halalkan. Tu boleh jadi murtad. Kerana kita ni nak jadi Tuhan sama. Jangan tak reti duk dia. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitab-kitab dia, banyak Imam Syafi'i sebut yang ini tak boleh buat, yang ini tak bagus. Banyak menggunakan perkataan itu. Kenapa? Tak mau lagi sebut halal, sebut haram. Dia kata tak apa bagus ni, tak apa baik. Kenapa? Kita sendiri pun tak apa ingat. Kecuali kalau jelas macam daging babi, arak dan sebagainya, yang memang jelas sebut halal, haram. Itu. Jangan mudah sangat kita nak sebut haram. Jangan mudah sangat nak sebut halal. Kenapa? Halal haram ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji bagi banyak. Ni senang je nak sebut haram. Ini tak boleh, haram. Bila orang tegur kata silap tu, tegur kata silap, tak betul pula. Macam kita dulu ada, dia sebut ustaz, dia kata samak. Dia kata kita nak samak kulit ni, kita kena samak dengan macam samak biasa lah. Sekali air tanah, 7 kali air biasa. Saya kata bukan semua jenis samak tu sama. Dia pegang samak tu sama semua. Itu tengok. Dia banyak kena belajar, kena mengaji. Jangan main-main ikut saja. Tibai halal haram ni ikut berasa kita letak macam mana. Hak berasa sesuai dengan kita buat halal. Hak berasa tak sesuai kita sebut haram. Jangan. Letak Allah bagi amaran. Itu. Baik. Kita kena ingat begini. Halal haram ni Allah Subhanahu Wa Taala tetap. Betul ada Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani. Apa perasaan kamu? Kalau kamu kata haram, Allah jawab hang bohong. Kalau kamu kata halal, Allah jawab hang bohong. Hang bohong. Kenapa? Halal yang kita jawab itu tak sama dengan apa ditetapkan oleh Allah. Benda yang kita kata haram itu tak sama ditetapkan oleh Allah. Allah kata bohong. Kerana halal haram ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu halal haram ni kena banyak belajar kitab fiqh. Bu kita tahu. Jangan sedap mulut je. Berasa halal kot. Bukan main kot. Bukan main-main gitu. Benar tak boleh. Nah, ini tu cerita. Ingat kena belajar fiqh lebih banyak. Baik. Dan jangan kamu kata barang yang sifat oleh lidah kamu akan dusta, ini halal, ini haram, bagi satu yang tiada halal akan dia dan tiada haram oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Jangan kamu kata benda ni halal, benda ni haram, apa sebut. Benda yang tak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kadang-kadang macam kita sebut daging babi tadi. Nafsu kita sebut babi nak termuntah lah.
Nak termuntah dah. Tapi tiba-tiba dia ada keadaan terdesak. Keadaan terdesak. Lepas tu dia tanya pula, ni aku tak ada apa makanan masa tu. Aku terpaksa makan daging babi. Tak makan aku mati. Haram ke tak? Kita jawab haram. Daging babi tu tak haram. Sedangkan Allah sudah halal. Kita dah pergi kata haram. Kita telajak pandai lebih. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, hukum-hukum Allah Ta'ala ni ringan, tak berat. Kadang-kadang hak manusia buat tu lagi berat, yang menyebabkan berat. Tu cerita. Hukum Allah ni mudah. Dia kata kenuri lah. Hukum Allah Ta'ala nak halalkan perkahwinan itu mudah saja. Ada saksi, ada wali, ada ijab, ada qabul. Ada laki-laki, ada perempuan. Menikah. Kata aku nikahkan kau dengan anakku, mas kahwin RM25. Saya terima. Boleh? Ataupun pengantin kata dulu, boleh? Qadi tolong nikahkan saya dengan si fulan bin si fulan dengan makan ustaz tu. Qadi kata aku nikahkan kau. Boleh? Saksi ada, wali ada. Okey, jalan. Mudah. Islam ni mudah. Hak payahnya hak kita buat. Kena pegang tangan. Gitu. Jangan putus lah. Jangan putus. Tu pegang pula. Ada seorang pula tampak belakang. Tu nak aku terima nikahnya. Jangan putus. Putus. Dia nak menyawa sikit pun tak boleh. Ni hak kita payah. Menyawa. Ulang lagi tak lagi putus. Mualaf ni bukan tak boleh putus. Cakap putus nak ambil nafas tak apa. Mualaf ni jangan pergi buat lepas. Muhammad, aku nikahkan kau dengan si fulan bin si fulan, mas kahwin sebanyak RM25 tunai. Dia kata, Tok Imam saya sakit perut nak pergi jamban tak kita terima. Tu tak boleh lah. Tapi kalau dia nak ambil nafas apa semua, aku terima. Tak apa. Tak apa. Ni hak saksi dua orang ni cengeng ni. Tak padang dapat RM5, cengeng nak mampu. Tak boleh. Gitu. Saya selalu jadi saksi. Dia saya jadi saksi. Bila saya jadi saksi duduk tu semua, boleh dah tak? Boleh. Boleh dah. Apa semua. Ada saksi selalu gitu, li tanya apa semua. Boleh dah. Gitu. Islam ni bukan payah, kadang kita yang buat payah. Dulu satu tempat dulu minat. Saya belah perempuan. Mari belah lelaki-lelaki. Bimo siap dah apa semua, tetap belanja apa semua dah. Ni nak tambah lagi sikit ni, belah lelaki-lelaki kita. Kalau putus belah perempuan, perempuan kena denda. Kalau putus belah laki-laki, laki-laki kena denda. Siapa putus dulu? Saya tanya, ada dalam hukum syarak tak? Ada tak ni? Tak ada. Tak ada, jangan buat mengarut. Tu cerita dia. Biarlah kalau putus masa bertunang daripada putus masa menikah. Tu cerita. Dah rasa bertunang ni memang mungkin putus, mungkin teruskan. Kerana sebab tu disuruh bertunang. Supaya kita nak kenal sekejap dalam 3-4 bulan ni boleh jadi bini kita tak perempuan ni. Kadang-kadang bini Tok Bisan sama Tok Bisan pun nak kena pikat juga. Boleh jadi tak Tok Bisan ni kalau lengi punya perangai. Nampak Tok Bisan pun berkira paik ni apa semua. Tok berkelahi dengan Tok Bisan dah apa semua. Nak kena tengok dulu Tok Bisan sama Tok Bisan boleh masuk ke tak. Lepas tu dia kena bincang dengan anak dia ni. Aku ingat dia ni tak boleh jadi Tok Bisan. Mak ni kalau tidak nampak payah kira terik sangat apa semua ni. Cari lain lah. Apa semua. Mungkin pula boleh buat menantu kata buat menantu. Masa ni nak kenal. Masa ni nak kenal. Katakanlah bertunang 3-4 bulan. Dia rasa tak sesuai apa semua. Putus tunang. Tak apa. Tak ada masalah apa. Berita baru ni kami buat kenduri besar masa bertunang. Siapa suruh? Orang tak suruh buat kenduri tunang yang kata buat. Tu mula dia tu. Betul lah kau bekah pun tak suruh buat kenduri bertunang. Ni bertunang pun seekor lembu macam nak menikah dah. Galak lebih. Bila jadi malu kau orang, tu bila kita buat benda yang Allah tak suruh kita buat, musibah tu balik kat kita. Nak buat kenduri turun nikah dulu. Siap buat kad pula kenduri pertunangan. Di mana kita tak tahu. Ada. Tengok Islam dah tetap dah kan. Elok. Apa bincang dia elok? Rasa elok lah, ada lah sikit-sikit tu biasalah apa semua. Teruskan. InsyaAllah perkahwinan dia tu akan selamat. Ni dah rasa tak sesuai lah bini dan bab bini. Tapi dah takut kena denda, gagah juga. Dah tetap lagu tu. Ada. Kita ni suka pergi buat benda yang tak ada dalam syarak. Benda yang tak ada dalam syarak tak payah.
Itu sembelih korban. Oh, takbir raya ni, raya korban. Sehari sebelum raya, hari Arafah takbir. Hari raya, takbir. Nah itu. Lepas tu 3 hari-hari tasyrik. Takbir ni masa bila? Selepas sembahyang. Ni sembelih lembu. Ikat lembu-lembu duk terjelai lidah pula. Tak sembelih duk Allahu Akbar, Allah. Penyakit. Sembelih lah bodoh oi. Ya lembu setengah sembelih lagi pasal apa? Tu cerita dia. Nak takbir dulu. Ni benda yang tak ada. Kita reka buat bagi ada. Ada, reka buat. Jadi susah lah. Ini susah. Tu cerita. Sebab itulah kena belajar. Nak belajar. Tu macam dululah saya. Jadi kita buat korban. Korban kita bagi 1/3 pada orang yang masuk korban. Oh, dia tak puas hati sebab dapat sikit. Nama pun korban. 1/3 tu dah banyak dah. Tidak ambil sikit sudah lah makan ambil berkat ya. Paling edar-edar kat orang semua. Dia buat korban, dia makan semua bahagian dia. Tu bukan korban, tu makan anak beranak nama dia. Tu terus buat korban lah. Tu. Korban ni kita nak bagi orang. Nada, kita nak bagi ke orang. Sama ada kita tak ambil langsung atau kita ambil sikit. Cukup lah ambil setengah kilo makan-makan tu sudah. Hal lain bedak semua. Dok. Lagu tu buat teruk kita buat ya. Tolong sembelih bagi kat dia. Mengarut. Nak kena belajar, kena mengaji. Itu sikit. Tu cerita. Ibadat ni. Tulis pula dulu. Tulis Facebook ke apa semua. Saya kecewa keluarga saya tak dapat menikmati daging korban sepuas-puasnya. Tu biar korban ni lembu makan nak puas-puas. Tu cerita. Tu kena mengaji. Halal haram ni benda yang Allah Ta'ala tetap. Kita jangan pandai-pandai. Tak tahu, tanya orang alim. Tanya alim ulama. Banyaklah kadang-kadang kita ada. Termasuklah orang panggil adat-adat ni. Adat-adat pun kadang-kadang ditetapkan. Sehingga macam hukum. Dulu ni orang perempuan salin lagi tak cukup 44 hari tak boleh turun tangga. Duduklah atas rumah tu. Tu cerita. Nak turun tangga tu pula kena panggil tok bidan buat turun pula. Tidak tak boleh turun. Ni kadang-kadang benda ni benda tak ada apa menyebabkan susah. Susah kita. Dulu biasa sekali dulu dipanggil saya lamar. Belah mulut anak dia. Kita pun pi lah. Dah pegang petua tu. Tak boleh turun rumah tak boleh apa. Dulu rajin pi. Selepas buat belah mulut tahnik anak dia apa semua. Cukup 44 hari telefon pula. Pasal apa ni? Nak bawa turun tangga pula. Ingat aku untuk bidan tak? Mula. Tuan-tuan sekalian. Mula. Tu cerita. Kena tahulah hukum hakam. Jangan kita pandai-pandai. Tak pandai-pandai. Macam lah kadang-kadang mereka buat ustaz ni macam apa. Kadang-kadang aku cengeng ni bukan pasal apa cengeng. Orang perangai tu macam-macam dia buat kerja. Ada seorang dia menikah. Bini duk mengaji sini dia menikah lagi satu. Tak apalah zaman orang menikah. Bini dia mengamuk lah. Memang orang perempuan dah. Lelaki nikah peringkat awam mengamuk lama-lama tak apalah. Mengamuk sungguh-sungguh. Boleh mengamuk sungguh-sungguh. Dia pun nak baca mana. Dia tak pernah main mengaji tani pun. Dia tahu bini dia mengaji. Baru cari je. Tak mana duk pergi. Nak cari saya. Cari jumpa saya. Dia tak bini saya dia mengaji kat ustaz. Dia tiap minggu mengaji. Mai dah. Saya jarang-jarang. Tak mai dah. Tu kita jarang-jarang. Tak nak minta ustaz tolong nasihat bini saya ni. Dia mengamuk. Pasal saya menikah. Bos semua. Tak apa-apa menikah aku yang susah. Tak apalah pesan lah. Bagi nombor telefon tak sudah lah. Dia nikah aku dia berzina lagi. Pasal lagi susah apa semua. Tak apa orang perempuan ni lagu tu kada ustaz kata dia dengar. Semua dengar. Tak apa elok. Tak lama pula dia main pula sekali lagi si laki tu. Dia kata ustaz, bini hak tua tu okey dah, hak muda pula buat panggil. Yang nikah aku yang susah, habis aku nikah. Dia kata. Mula. Tu cerita dia. Kata dia pasal pula tu apa semua sekali tak apa main 2 kali yang boleh menyakit lah. Tak bini tua bini muda jadi kuli bapa kata tu cerita dia nak abang lagi. Tu manusia macam-macam dia buat kita ni ingat apa kamu. Tu nak sebutnya hukum makan tadi ni. Hukum makan. Jangan kita mudah-mudah nak sebut halal haram. Itu tu baik. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib.
supaya kamu berbuat-buat atas Allah Ta'ala itu akan dusta. Ingat, kamu pi mudah-mudah sebut halal haram ni, kamu pembohong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata halal, hang kata haram. Mudah-mudah yang nak sebut haram. Jangan. Kita tak tahu hukum dia yang siap tanya orang-orang tahu. Ni bukan nak meletakkan halal haram ni, bukan benda main-main, benda besar. Kalau kamu silap, kamu bohong terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak pernah haram pun kamu pergi kata haram. Allah tak pernah halal pun kamu pergi kata halal. Banyaklah hukum hakam ini kehidupan harian kita. Pada kehidupan harian kita. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Jangan kamu pergi pindah-pindah. Kalau tak erti, biar. Pergi tanya orang erti. Jangan lidah kamu sedap nak sebut halal haram, halal haram. Mudah je. Benda ni berat. Kenapa? Kamu bohong terhadap Allah Ta'ala. Itu. Baik. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah sebut bahawa segala mereka yang berbuat-buat atas Allah Ta'ala itu akan dusta, tiada dapat kemenangan. La yuflihun. Mereka tidak dapat kemenangan. Tak dapat kesenangan, tak dapat kebahagiaan. Kenapa? Bohong terhadap Allah. Ikut mudah-mudah, yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal. La yuflihun, kata Allah, kamu tak bahagia. Kalau nak bahagia macam mana? Dengan hukum, jangan buat main-main. Jangan hukum, jangan buat main-main. Haram tetap haram. Haram tetap haram. Macamlah kata lah ni zaman nak angkat adik angkat, abang angkat. Ni dah. Itu. Lepas tu mainlah. Nah, bila duduk dalam rumah sekali orang asing, tapi adik angkat. Yang adik angkat tu perempuan, abang angkat tu lelaki-lelaki, tapi dah angkat dah. Dah panggil angkat berangkat ni. Jadi tak ada halal haram dah. Pim tak apalah, dah ni adik-beradik tak apa, salam pun tak apa, tengok aurat pun tak apa. Kamu bohong terhadap Allah. Kadang pula orang tua suka ambil anak angkat, nampak budak-budak tegak-tegak rajin-rajin sikit, tak apalah, mai jadi anak angkat makcik. Bila sebut anak angkat tu, duduk dalam rumah sekali dengan anak-anak dia apa semua, tak apa dah. Ni tak boleh ni, tak apa dah, ni adik-beradik. Ada, tengok. Kita pandai-pandai mengubah hukum. Hukum Allah Ta'ala tetap haram, hang kata halal. Hang bohong terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bohong apa semua. Itu. Kadang naik motor sekali dengan sepupu. Laki-laki dengan perempuan, sepupu naik motor sekali. Anak adik, anak kau. Apa semua. Orang kata tak boleh naik motor sekali jantan tina tu. Sepupu. Lagi duduk naik motor pi sana pi sini apa semua. Yang masalahnya mak tu pi suruh. Tak apa, bukan orang lain, adik beradik sepupu, tak ada apa nak mati dah pun pi pindah hukum Allah lagi. Tak boleh, benda hukum hakam tak boleh kita nak pindah-pindah. Haram tetap haram, tak boleh tetap tak boleh. Ni jangan masuk ayat yang Allah cerca golongan ni. Hang kata tak boleh, hang kata boleh, Allah kata tak boleh. Hang tahu tak hang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hampa nak buat punya pasal, tapi benda tak boleh tetap tak boleh. Tu cerita dia. Ada cerita dia. Bertanya tak boleh. Kalau hampa buat juga hampa tanggung dosa. Dia duk main anak angkat dah ni adik beradik dah tak apa dah. Oh lagu tu senang Ambil anak orang buat niat kata anak angkat kita ni adik beradik boleh duduk sekali. Tak ada masalah apa. Senang. Pi jalan kumkan nampak nak darah lawa, pegang bawa balik niat bini. Niat bini. Senang. Minum kopi niat arak. Apa minum arak niat kopi. Ya? Tak boleh, tak boleh. Niat macam mana pun benda haram tetap haram. Ni amaran daripada Allah. Jangan pindah hukum Allah. Yang duk pindah, yang tak boleh tetap tak boleh. Yang duk buat mudah-mudah. Tu cerita dia. Baik. Mata'un qalil, bersedap-sedap sedikit sahaja dalam dunia. Memang kadang-kadang kita kata benda tu haram, kita kata halal, benda halal kita kata haram. Mata'un qalil, kesedapan yang sebentar, kesedapan yang sedikit. Nanti hang nak tanggung lagi teruk. Dengan sebab hampir pindah hukum Allah Ta'ala, haram pi kata halal, halal pi kata haram tu, ingat kesedapan sedikit, puas hati hang. Tapi kesusahan yang kamu nak tanggung itu panjang.
walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit di akhirat. Kenapa? Kamu pi sebut yang halal itu haram, yang haram itu halal. Kamu pandai-pandai pi meletakkan hukum. Pandai-pandai. Tak boleh nanti sekejap minta maaf lah, saya tak ingat hukum. Nanti saya nak pi tanya ustaz kat orang alim. Orang alim pula kena jujur. Kena jujur. Tu. Macam cerita, tak tahu dongeng lah kot, tapi ada pengajaran dulu. Seorang tu pergi mengenai ikan, dapat ikan besar. Tok rajin cerita dulu. Bawa balik, lempak atas pelantak tu. Letak atas pelantak, besar ikan. Itu. Tok guru, ikan dia boleh makan, tak boleh makan? Halal ke haram? Lepas tu tuan, aku nak tengok kitab tak? Tok guru, ni orang tua, dia kenal ikan tu sedap. Sedap, fresh pula, bau ngai duk gelepak je, boleh tok atas pelantak dah. Itu. Dia pun pegang-pegang kitab pula. Haza samakun haram. Bermula ini ikan haram. Dia dah ingat. Dia dah ingat. Bila kata haram, dia tinggal ikan tu balik. Tok boleh kebas semua. Si hak ngai ikan tu pula, dia kata tak apalah, dah ikan ni haram, saya pergi tok balik lah. Pergi lempak balik dalam sungai. Itu. Jadi langsung tak dapat. Nanti saya nak semak kitab lain pula. Kok ada khilaf-khilaf. Sebab dia kata tadi, kalau kata halal, saya nak kerat tu guru. Kerat belah ekor, saya ambil kepala. Tapi dah kata haram, saya lempak semua. Sat. Masuk, pegang-pegang kitab pula lagi. Haza samakun halalun abada. Ini ikan halal selama-lamanya. Boleh kat dia sekerat. Passion tu ada halal haram ni dia yang tetap. Itu sat halal sat haram. Boleh kat dia halal, tak boleh kat dia haram. Ada hukum orang buat kerja lagu tu. Ingat, walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Siapa-siapa yang pandai-pandai duk pindah-pindah hukum yang Allah Taala tetap. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wallahu a'lam.